ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهدي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم اللهم نور بالكتاب بصري وأطلق بلساني واشرح به صدري واستعمل به جسدي بحولك وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد الحمد لله terafa'kan kesyukuran dan terima kasih kepada Allah Ta'ala. Kita dapat sambung kitab Majmu' Salasi Rasail pada muka surat 22 Rumi Jawi 11. Kita masih lagi membicarakan tentang taubat lagi. Masih lagi taubat. Yang tak akhir kot yang ni. Taubat ni habis dah. Tapi yang tak akhir. Yang mana sebelum ni kita bahas berkaitan dengan taubat tu apa dan cara untuk taubat lah. Bagaimana taubat tu. Apa maksud taubat? Iaitu menyesal pada hati, istighfar pada lidah. Dan istighfar pula 70 kali. Dan bersedekah kepada fakir miskin dengan niat untuk menghapuskan, dengan niat untuk kerana taubat tadi. Dan kalau boleh puasa pada hari itu hari yang bertaubat tu. Kalau ada kena-mengena dengan orang, mengumpat, disebut sini mengumpat. Kalau termengumpat lah, kita kata termengumpat dengan orang, Allah bila tengah ngumpat dalam majlis mengumpat kita panggil. Alamak, sebelum berpisah tu dia kata apa ni? Dan jika mengumpat akan orang, maka dibaca Al-Fatihah dan hadiah pahala baginya. Dahulu sebelum bangkit pada majlis mengumpat tu. Ngumpat sedap dah ngumpat kata kat orang. Lepas tu nak berpisah tu, Allah kita ngumpat ni. Tak boleh ni. Sekejap. Al-Fatihah. Banyak waktu baca. Geng-geng ngumpat tadi. Waladhdallin amin. Kemudian niat pahala tadi hadiahkan kepada yang diumpat. Ada buat gitu. Sepatutnya gitu lah. Sebab nanti kena jawab dekat akhirat nanti. Baik kita settle atas dunia lagi. Dan dia sebut dah habis kat situ. Kita berhenti kat situ kan. Betul lah. Kita habis kat situ. Dan masuk kita. Kemudian lepas itu lah. Muka surat 22 Rumi Jawi 11. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Dan taubat itu dituntut pada tiap-tiap hari. Taubat ni tiap-tiap hari 20 kali. Maknanya tiap-tiap hari itu 20 kali taubat. Dan ada orang dia tak taubat sebab dia kata hari ni tak ada buat dosa. Seseorang yang tak taubat kerana dia kata hari ni tak ada dosa. Kenapa perlu taubat? Maka waktu tu dia telah berdosa. Dia telah berdosa dah pada waktu tu. Tapi maksud dosa ni bukan dosa. Maksudnya dia telah melakukan kesalahan. Tu maksud. Jika seorang itu tak bertaubat kerana dia kata tak buat dosa apa-apa. Tak buat dosa apa-apa. Buat apa nak taubat? Kalau ada dosa buat memanglah taubat. Memang dia mengaku kalau ada dosa memang aku nak taubat. Soalannya hari ni aku tak buat apa-apa dosa. Kenapa pula perlu taubat? Pada waktu itu dia telah melakukan satu kesalahan. Maka taubatlah dia. Kerana apa dia kena taubat? Kerana dia kata dia tak perlu taubat. Jadi taubat ni sebenarnya bukan buat salah je. Buat salah, pertama taubat kerana buat salah, memang patutlah. Dan taubat juga kerana kita ni hamba.
Kita dah hampa. Taubat ni maksud minta ampun pada Allah. Bila kita ni hamba, taubatlah. Tapi walaupun tak buat salah. Contoh yang paling ketara sekali dekat kita orang Melayu ni senang. Mungkin orang putih payah sikit nak faham. Kita boleh senang. Kenapa? Bila kita jumpa tuanku, raja kita, sultan kita jumpa, apa dia punya protokolnya? Kena minta ampun kan? Ampun tuanku, sembah pati arat dia ampun. Padahal baru pertama kali jumpa tuanku. Tak pernah pun mengumpat kat tuanku. Minta maaf apa? Minta maaf dengan dia bukan bermaksud kita salah. Sebab kita ni rendah dari sudut martabat berbandingkan raja, dia lagi tinggi. Sebab tu minta ampun. Dan minta ampun tu taubatlah. Begitu, bukan begitu. Lebih-lebih lagi kita dengan Allah. Memanglah tak ada buat apa-apa, tapi taubatlah. Taubat kenapa? Sebab hamba. Hamba taubat walaupun tak salah. Lebih-lebih lagi kalau salah, lagi kena taubat. Lagi wajib taubat. Jadi sehari taubat 20 kali. Kenapa 20 kali? 20 kali. Kerana dia dah kira siap-siap. Tidur sehari 4 jam. Yang tak tidur 20 jam. Maka setiap sejam sekali taubat. 4 jam masa tidur, mana boleh taubat? Sebab tidur kan. Maka kerana itulah sehari 20 kali. Sepatutnya sehari 24. Dia tak jam taubat. Tapi tidur, bila tidur, katalah 4 jam tidur, maka sehari 20 kali. Kat sini dia nak bagi tahu sehari tidur 4 jam je. Bukan 8 jam. Doktor kata 8 jam, biar doktor tidur 8 jam. Kita rugi kalau tidur 8 jam. Kalau kita tidur 8 jam sehari, maknanya katalah umur dia 60, mati kan? Berapa tahun dia tidur? 20 tahun tu. Sebab 8 jam 1/3 daripada sehari. Kalau hidup dia 60, maknanya 1/3 daripada 60, 20 tahun. Tidur aja 20 tahun. Dah lah berok 5 tahun. Berok kecing 5 tahun dah. Yalah selama 60 tahun tu lah. Cuba kira tak saya. Duduk dalam toilet tu dah 5 tahun dah. Tiba-tiba tidur pula 1/3, 20 tahun tidur. Itu tidur yang 8 jam. Tidur yang tak cuti. Tak hari Ahad apa, tambah lagi. Lepas tu dengan pergi buat benda-benda yang tak berfaedah. Yang agama kita dalam masa 60 tahun tu, berapa tahun kita buat semayang apa semua? Silap-silap ada kot tak sampai 10 tahun dalam masa 60 tahun tu. Sayang tak hidup 60 tahun, 50 tahun buat benda-benda. Contoh tidur, contoh. Sepatutnya taklah. Sebab kita apa? Tempat kita orang beriman tidur adalah mati nanti. Tidur puas-puas. Berapa ratus tahun, 1000 tahun mau tidur sampai kiamat. Tidur puas-puas. Jadi kita tidur orang Islam 4 jam. 4 jam dah cukup. Kalau lebih tak berdosa, tapi rugi. Tu je lah. Jadi bila 4 jam tidur, 20 jam istighfar. Setiap sejam sekali istighfar, minta ampun. Minta ampun, taubat setiap jam. Macam mana nak taubat? Sebab kalau taubat buat salah, kita buat salah bulan lepas, bulan ni baru nak taubat, kita akan ingat kesalahan kita tu, dan kita berjanji pada diri sendiri dan pada Allah tak nak buat dah, dan kita jijik tengok maksiat atau kejahatan yang kita buat bulan lepas, dan kita berazam tak nak buat lagi, dan kita berhentikan kejahatan yang kita buat tak. Itu taubat. Itu kalau buat salah. Kalau taubat yang macam ni, taubat yang bukan sebab buat salah, sebab hamba. Macam mana cara taubat? Dia ajar cara. Yang pertama, seperti menyebut akan mati dengan lidah. Mati. Gitu lah. Tiap-tiap sejam sekali. Allah, kita ni hidup bukannya nak tongkat langit, kita ni nak mati. Cukup lah. Pukul apa ni? Ni pukul 8, pukul 7 lah. Pukul 8, sekali lagi 8.40. Ni 7.40. Sebut lagi. Allah, kita ni sebutlah mati setiap jam. Maka satu hari 20 jam. Sebab 4 jam tu tidur. Maka 20 kali sebut mati. Itu antara sebut dengan lidah, bukan rasa. Rasa tu bagus juga, cuma tapi bukan rasa. Sebut dengan lidah, mati. Sikit, seperti tiba-tiba duduk tengok TV, mati. Apa salah lelaki aku ni? Lepas pergi mengaji kat Nur Hidayah, balik-balik lepas sejam mati. Kena buat supaya kita ingat kita ni mati. Yang orang duk buat maksiat, buat jahat tu sebab dia tak ingat mati. Kalau dia ingat mati, dia tak buat. Orang nak berzina, kalau ingat mati, dia tak jadi berzina. Sebab tu tak ada orang berzina kat kubur. Ada? Jom pot bawa mana tepi kubur. Tak ada. Hilang nafsu.
Sebab apa? Tempat orang mati. Jadi, ingat mati. Pergi kubur. Kalau pergi kubur, takkan pergi kubur sejam sekali kot. Cuma pergi kubur tu antara cara untuk ingat mati. Maka, antara cara untuk ingat mati adalah sebut dengan lidah mati. Mati. Dia kata, menyebut akan dia dengan lidah. Ya, dengan lidah. Dan jangan lalai daripadanya. Atau ingat kepadanya. Kalau tak sebut dengan lidah pun tak apa. Ada dalam kepala. Sikit-sikit aku akan mati. Sikit-sikit akan dalam kepala. Dan jangan lalai daripadanya. Jangan lupa mati. Sentiasa ingat. Kalau kita lara je lara tu maksud tak ingat 3-4 jam, mati. Cukup lah. Maksud mati tu aku akan mati. Mungkin bukan hari ni. Mungkin lagi 10 tahun. Mungkin lagi 20 tahun. Umur dah 60. Memang Nabi kata umat aku 60-70. Betul. Cuba ingatlah. Mungkin tak mati lagi. Mungkin 98 pun tak mati-mati. Mana tahu. Tak kira lah. Berapa pun. Cuma ingat mati. Kalau tak boleh sebut kat mulut, sebut kat kepala. Bukan apa? Ingat mati. Kita nak mati ni. Kita ni akan mati. Bila-bila kita boleh mati. Kalau agak-agak ada mati dalam kepala, agak-agak, bawa laju tak? Bukan 100. 10. 10 awak. 10-20. Sebab apa? Ingat mati. Yang kita bawa laju-laju sebab tak ingat mati. Tapi tak salah tak ingat mati. Jangan kata salah pula. Tak sebut mati, tak ingat mati, tak salah. Kita cerita tentang taubat. Untuk taubat kena ingat mati. Antara cara ingat mati sebut dengan lidah. Kalau tak nak sebut dengan lidah pun bunyi pelik, ingat dalam kepala. Sejam sekali. Dan jangan lalai daripadanya. Jangan sebulan hidup sekali pun tak ingat mati melampau. Mesti kena ingat. Kalau tak boleh buat macam dalam kitab kata 20 sehari 20 kali, ingatlah sehari sekali. Boleh masa tidur, kan? Masa nak tidur, maafkan semua orang. Hari ni yang buat hal yang aku semua maaf, boleh tak? Kadang-kadang payah juga. Tapi cuba aku maafkan hari semua orang sebab silap aku tidur ni, aku mati tak bangun-bangun. Kau dah ingat juga mati. Jadi ya sekali sehari. Dah tak boleh buat. Yang terbaik tiap-tiap jam 20 kali. Jadi ingat masa nak tidur tu kan, betul ingat aku maafkan semua orang pada hari ni supaya bila kalau mati ni, lepas tidur ni mati, nanti bangkit kat padang mahsyar, tak payah nak cepat sikit masuk syurga. Senang cerita. Kenapa tak masuk syurga lagi? Kalau tengok nama kau dah ada kat syurga ni. Malaikat kata, kenapa tak masuk lagi? Banyak nak settle dengan orang ni. Buat apa? Memang nak settle dengan orang, yang mana orang itu akan kita akan settle dengan dia sebab dia buat salah dengan kita. Kalau nak settle kita buat salah dengan dia, tu problem. Tu problem. Dia yang nak buat salah dengan kita. Kita dah memang masuk syurga dah waktu tu depan mahsyar. Tiba-tiba tak boleh masuk sebab tak settle. Beratur ni. Kalau dalam media sosial tu yang like tu 1000. Maka yang 1000 orang ni, juta orang ni yang like, yang share, yang forward ni semua beratur. Sebab kali ni kan aku cakap. Kan ada orang cakap kan, aku tak maafkan kau. Kita settle kat padang mahsyar. Oi, jangan cakap gitu. Ya betul, kau buat salah dengan aku, patut settle dekat atas dunia. Sedap dia cakap kita settle padang mahsyar sebab dia betul. Jangan. Ingat padang mahsyar ni apa? Kita dah masuk syurga dah tak boleh masuk juga. Sebab dia kata tadi kita settle kat padang mahsyar. Orang tu berapa lama? Yang lain semua dah senang lenang duduk dalam syurga, kita duduk lagi tunggu nak settle. Lainlah kita tak tahu syurga neraka lagi. Dah tahu dah syurga, cuma tak boleh masuk. Akhir sekali malaikat datang. Malaikat pun kata, kau nak settle juga ke dengan dia ni? Kalau ikut turn ni, kena 1,757 orang. Lebih kurang lama berapa ribu tahun lagi. Contohlah, baru settle ni. Betul ke? Malaikat kata. Tahu tak dia akan kata apa waktu tu? Tak apa, aku kira halal lah. Sebab aku dah confirm masuk syurga. Aku kira halal lah. Habis tu, dosa-dosa dia yang dia pinjam duit kau atas dunia 20,000, yang kau cakap dekat depan rumah dia, kita settle dekat padang mahsyar tu. Tak apalah, halal. Masa kat situ. Sebab peritnya padang mahsyar tu. Sampaikan, halal. Sebab tu kita kata, jangan kita buat yang tu. Jangan. Masa nak tidur tu, aku mungkin inilah, lepas ni mungkin terus tidur. Sebab kan musim sekarang ditidurkan terus tidur. Kita tengok memang kawan tu terus tidur kan. Manalah tahu kita pejam mata ni, terus tidur. Bila macam tu, maafkan semua orang supaya perjalanan kita mudah dekat pada mahsyar nanti. Dan ingat, aku mungkin akan mati. Cukup lah. Ingat mati. Sehari sekali pun cukup dah. Sebab apa? Sekali. Sebab kita tak boleh buat 20 kali sehari.
Kalau boleh buat 20 kali sehari. Itu maksud jangan lalai. Ada orang, kawan saya ada seorang dekat Shah Alam dulu. Dia pakai serban besar. Kita kata apa benda bapak besar serban. Bapak besar. Lepas kita pergi, rupa-rupanya tahu apa atas kepala dia? Kain kapan. Kalau atas kepala ada kain kapan, kan? Agak-agak macam mana? Sentiasa ingat mati. Tu lah cara. Dah belit. Ni, besar ni. Berani kita. Kain kapan. Orang tengok kain kapan. Oh, duduk jauh. Tak boleh kain kapan. Bahaya. Duduk jauh. Tak nak mati yang kita. Dia letak atas kepala. Jadi kalau atas kepala agak-agak sentiasa ingat tak? Memang sentiasa ingat. Antara cara untuk ingat mati. Antara. Ada orang nak ingat mati, selain daripada sebut dengan lidah, selain daripada ingat, selain daripada jangan lalai, dia gali kubur belakang rumah, gali belakang rumah dia tidur dalam tu. Tak kenali? Gali kalau ayah aku dah lama dah ni. Dah 2 hari tak ingat mati ni. 2 hari lama dah tu kalau tak kenali. Kita yang tak dikenali ni 2 tahun tak terasa lama tak ingat mati. Dia tak kenali. Kita tak dikenali. Jadi gali dia tidur dalam tu. Dia tidur. Terasa kucacing, terasa semut. Inilah aku nanti ingat dah balik mati. Bangun balik macam hidup macam biasa. Lupa lagi mati. Gali. Ada orang yang buat cara tu. Tidur dalam tanah ada gali macam kubur. 7 kaki. Gali di belakang rumah. Lain macam Dulu masa buat usul jenazah dulu, saya ambil orang betul tau untuk mandi dan untuk kapan. Dan kapan betul sampai buku sampai ikat. Kata tarik nafas, boleh tahan 3 minit. Kalau tak tahan nanti dia gerak, dia kata, okey, ikat. Kau habis letak kapas semua kat sini, terus begini, masa tu ajar orang ajar orang untuk kapan. Semua, patutnya bila kita letak semua tu, tak payah letak kapas. Saya letak kapas-kapas. Letak tabuk macam-macam buat macam betul. Lepas tu tiba-tiba ada orang tanya, dia dah bungkus ni, dia dah bungkus dah ni, dah kapan dah ikat dah. Ada orang tanya, macam mana ustaz nak buat bunga? Kan ujung tu boleh buat bunga cantik. Aku kata dia ni nak bagi kawan ni lemah ke apa? Amai saja buat bunga dia relax aja. Ada dalam 5 minit boleh nafas, cuma tu sikit boleh. Umur dia dalam 40 gitu lah. Boleh. Bila buka lepas 5-10 minit gitu, kata macam mana ni? Hidup lagi ke tak ni? Hidup lagi. Yang buka, lepas selesai, dia kata rasa macam mati betul. Rasa tu. Dan dia sentiasa ingat rasa tu, bila dia lupa mati. Dah seminggu dah tak ingat mati ni. Dia teringat balik dalam kain kapan, dia terasa macam mati. Maka ingat kejap je. Ingat 2-3 jam. Lepas tu lupa balik. Ingat kita ni mesti akan mati. Buatlah apa-apa cara yang mana supaya kita ni ingat mati. Saya pernah cerita dulu, nak cerita sekali lagi sebab tak puas hati. Kenapa? Kalau siapa ingat dululah, lama lah, mungkin tahun 90-an, di sekolah buat macam apa kan, dipanggil apa benda saya nak sebut tak ingat apa, macam program dipanggil orang-orang agama macam tu, satu tu buat datang sekolah sebab cuti sekolah. Kemudian dia macam-macam program program berkemah kan, tidur kat padang kan, macam-macam. Lepas tu malam tu ada kuliah. Dan salah satu slot dia cerita tentang kematian. Siapa ingat dulu? Cerita tentang kematian. Jadi budak ni sekolah rendah, darjah 4, 5, 6 macam tu lah lebih kurang. Cuti lepas ni cuti sebulan lebih, cuti panjang. Itu yang macam hari terakhir dia kan, dia ada program dia buat. Dan program antara cerita tentang kematian dan azab kubur. Jadi dia pasang yang orang ni pandai juga, yang orang yang buat ni, apa dia panggil, kumpulan ni pandai juga daripada luar. Dia pasang speaker dalam dewan tu kan. Lepas tu ada skrin besar, projektor, lepas tu dia gelap kan, masa cerita tentang kematian. Jadi kita ni akan mati, semua budak-budak bising. Biasa budak-budak kan. Kita akan mati, jadi jangan buat jahat-jahat adik-adik. Macam tu lah budak-budak. Macam mana sangat? Tiba-tiba, dia dah tahu dah. Dia dah banyak pengalaman buat program macam tu. Memang budak tak layan. Sekali dia buat satu lah, pembaharuan. Dia tutup lampu. Kemudian, deng, Anda telah mati. Keluar gambar.
Budak macam lakonan lah. Lepas tu anda dimandikan. Senyap semua. Senyap. Berapa ratus orang senyap. Anda telah dimandikan dan anda akan masuk ke dalam kubur. Ibu, ayah. Dia kurang. Saya tak ingat lah. Kita budak. Tolong, sakit, tolong. Takut, tolong. Habislah panjang lah ceritanya dalam setengah jam kot. Lepas tu dia buka lampu. Buka lampu balik. Lepas tu habislah program itu. Okay. Panjang cerita dia, saya tak ingat dia macam-macam dia kena makan, sakit, cacing, sakit, ular jengking, kala jengking, ular, jangan belik aku, macam tu lah lebih kurang dalam kubur. Lepas tu habis tu dia kata, oleh kerana tu adik-adik, kalau kita tak nak jadi macam tadi, maka hendaklah kita patuh dengan cakap mak ayah. Dia adalah dia banyak belajar sungguh-sungguh. Okay, habis cerita tu. Kemudian balik. Lepas buka sekolah, ada mak bapak, dia buat aduan dekat Kementerian Pelajaran lah, jabatan-jabatan yang berkaitan lah. Anak dia kata asyik ingat mati aja. Jadi bila ingat mati, sentiasa semayang, tak main bola dah macam dulu, tak main badminton dah, duduk aja, belajar, makan, lepas tu semayang. Lepas semayang, dah tak bercampur dah dengan, tak berkawan dah. Kawan datang kat rumah pun cakap-cakap macam tu, kawan ajak keluar pun tak nak keluar dah. Kenapa? Kalau tanya kenapa adik jadi macam ni, Dek? Ni nak masuk darjah 5, ni nak masuk darjah 6, ni nak masuk tingkatan 1 dah ni. Masa tu cuti sekolah kan. Sebulan lebih, macam tu kan. Duduk pas semayang. Duduk, lepas tu belajar. Risau mak bapak. Bodoh mak bapak. Dia risau. Dia buat aduan. Kenapa anak saya lepas semayang asyik ingat mati aje? Sepatutnya budak-budak tak boleh ingat mati. Budak-budak sepatutnya main, belajar. Ini asyik ingat mati. Kata bapak dia tu tak ingat mati. Tiba-tiba dia risau anak dia ingat mati. Bukan ingat mati dengan masuk pergi bunuh diri. Takutnya tentang kematian. Sebab kita nak takut kematian ni, yang tua, yang dah cerdik ni pun tak takut mati lagi. Ini kan budak-budak dididik daripada awal. Akhir sekali, bermula saat tu, saya ingat lagi, keluar berkeliling. Tak dibenarkan cerita tentang kematian dekat sekolah. Saya tak tahu sekarang. Ni cerita tahun 90. Ataupun awal pada tu lagi. Masa tu, kalau kita tengok banyaklah kumpulan-kumpulan yang masuk dalam sekolah untuk buat program. Termasuklah Arkam dulu, kalau ingat dulu 80-an akhir dia masuk. Dan bukan tu aja, masuklah yang lain-lain lah. Maksudnya kumpulan-kumpulan yang jenis keagamaan tu lah, yang dia masuk unsur-unsur teknologi ni. Waktu tu kalau ada projektor tu hebat dah 80-an tu kan. Projektor tu. Lepas tu ada bunyi-bunyian. Kalau ingat lagi pada waktu tu lah. Saya ingat lagi. Jadi, waktu tu dah cantik dah. Tapi akhir sekali tak dibenarkan. Saya ingat, sampai sekarang saya ingat. Sampai sekarang. Tahun 90-an. Dia bermula tahun 80-an. Sehingga tahun 90-an. Lepas tu, saya tak ingat dah lah. Tahun dah 2000 tu, tak ingat dah. Macam mana? Macam mana sekolah-sekolah ni. Kita tak sekolah dah. Tak sekolah dah. Cuma ingat tahulah, yang ingat gitulah. Tahun berapa tak penting, yang penting dah tak dibenarkan dah cerita tentang mati-mati ni. Janganlah. Budak-budak mana boleh fikir mati. Biar orang tua fikir mati. Kata orang tua yang tak sedar diri dah, yang tak fikir, yang buat-buat dia rasuah-rasuah, tak ingat mati lah tu. Tiba-tiba budak-budak kecil ingat mati, dia marah pula. Dah lah dia orang tua tak ingat mati. Tu lah, tak patutlah jadi gitu. Dan dia tak dibenarkan menceritakan tentang kematian ni secara agresif di sekolah-sekolah. Tak dibenar. Tak patut itu. Yang budak-budak sekolah yang rempik, yang bosyang tak ingat mati lah tu. Padahal budak tu dah cantik dah. Dah ada dah caranya. Kita tak benarkan pula. Kita nak suruh budak-budak tu jadi jahanam kot. Habis. Oh, lagu Selimut Putih kan? Lagu Selimut Putih tu. Macam mana? Bila Israel datang memanggil tu kan? Kena gam. Mana boleh? Kena gam lagu tu. Sebab apa? Apa cerita mati-mati ni? Sedangkan tengok, kita dituntut sehari 20 kali ingat mati. 20 kali ingat mati. Bukannya senang nak ingat mati. Ingat senang. Dan dituntut pula dengan banyak zikrullah. Bila dah ingat mati, dah taubat dengan maksud ingat mati, maka banyak zikrullah. Zahir dan batin. Zikrullah tu
Zikrullah asalnya mengingati Allah. Mengingati Allah. Tapi nak mengingati Allah, antara caranya adalah dengan berzikir. Sebutkan mulut zikir. Zahir dan batin. Mulut sebut, dalam pun sebut juga. Banyakkan. Banyak zikrullah. Sekurang-kurangnya 313 kali pada tiap-tiap hari. Dia gini. Jika ada suruhan memperbanyakkan bacaan. Jika ada suruhan memperbanyakkan bacaan. Banyakkan bacaan. Maka banyak tu makna 300. Katakan. Contoh. Membanyakkan semayang. Berapa rakaat? Dia ada minimum. Okey, kalau kata kita ni kena banyakkan sembahyang. Okey, berapakah minimum yang dikatakan banyak? Minimum yang dikatakan banyak adalah 3 ke atas. Jamak. 3 ke atas maksudnya banyaklah tu. Ada ulama kata 10 ke atas. Itu masuk banyak. Dalam masalah zikir, kalau kata banyakkan baca Quran contohnya. Berapa ayat? Dia tak boleh. Kita ni kena banyakkan baca Quran. Banyak baca je. Tak. Sebab bila sebut banyak, dia ada. Habis kalau banyak tu berapa? 3 banyak. 3 ayat. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka wal abtar. Okey, banyak 3. Tak. Kalau dalam masalah Quran, bila sebut banyakkan baca Quran, kalau kata dalam hadis ke kan, ada fadilat, hendaklah pada hari Jumaat membanyakkan bacaan Quran contoh. Banyakkan. Bila sebut banyak, 300 ayat ke atas. Bila sebut banyak, 300. Jadi kata kita disunatkan membanyakkan baca Al-Quran pada bulan Ramadan kan? Bulan Ramadan membanyakkan. Mana 300 ayat ke atas? Satu malam, satu hari. Itu maksud banyak. Bukan baca je. Bukan baca je pun boleh pahala. Cuma bila kata membanyakkan, dia mesti ada sekurang-kurang banyak tu berapa? Sekurang-kurang banyak tu apa? Yang dinamakan banyak. Baca aja. Tak. Kalau 299 ayat, namanya sikit. Kalau 300, banyak. Ke atas, lagi banyak. Jadi kalau baca Quran, 300. Sama juga kalau zikir, contoh tasbih. Tasbih banyak, termasuk tasbih 300 ke atas. Kata, kita kena membanyakkan tasbih. Maknanya 300 ke atas. Ingat tak solat sunat tasbih? Berapa ratus bacaan tasbih? 1 rakaat berapa ratus? Berapa puluh? 75. 2 rakaat 150. Buat 2-2 kan? 4 300. Sebab tu nama solat sunat tasbih. Kerana solat sunat banyak tasbih. Sedangkan kalau kita solat 4 rakaat, banyak tasbih. Banyak. Contoh tasbih tu subhana, mensucikan Allah. Ketika rukuk, subhana rabbiyal azim 3 kali. Kalau 4 rakaat, 3 kali 4, 12 dah. Banyak adalah. Lepas tu sujud, subhana rabbiyal a'la. Tasbih lah tu. Ada satu rakaat, ada 2. 4 rakaat ada 8. 8 kali 3, sekali tu 3 kali kan? 8 kali 3, 24. 24 tambah tasbih tadi, berapa? 12. 36 kali kita baca tasbih kan dalam sembahyang 4 rakaat ni. Kenapa tak dinamakan solat sunat tasbih? Sedangkan kita baca tasbih banyak, 36 kali. Tak dinamakan tasbih. Sebab kalau dinamakan tasbih, iaitu banyak tasbih. Bila banyak tasbih, minimum 300. Sebab tu solat sunat tasbih kena 300. Kalau kurang 300, tak nama tasbih. Jadi kalau disebut zikir, 300. Kalau diadakan suruhan memperbanyakkan selawat pada hari Jumaat, banyakkan selawat malam Jumaat, maksudnya 300. Bukan main selawat gitu aja, tak. Habis kalau tak cukup 300, 200 aja, namanya sikit. Maka bila sikit, dia tak ikutlah saranan fadilat yang kata memperbanyakkan selawat. Maka kata, jika hari Jumaat memperbanyakkan selawat, murah rezeki. Contoh gitu kan. Dia buat 299, tak dapatlah fadilat murah rezeki. Tapi adalah pahala selawat. Satu pun ada pahala selawat. Jadi bila kata suruhan memperbanyakkan selawat, maknanya 300 ke atas. Suruhan membanyakkan baca Quran, kan dah sebut dah tadi, 300 ke atas. Begitu juga tengok dituntut pula banyak zikrullah, banyak berzikir. Sekurang-kurangnya 313. Kan 300 ke atas tu? 313 pada tiap-tiap hari zikir ya. Cukup tak? 313 hari kita. Lebih tak? Lebih. Tak tahu lah lebih tak. 313 hari. Okay. Dan kata setengah ulama,
Ada ulama lain kata sekurang-kurang zikrullah kemudian daripada sembahyang. Kalau tak boleh nak buat 313 hari, 313 kali sehari, buatlah lepas sembahyang. Berapa? 3 kali. Zikrullah sekurang-kurangnya 3 kali. Kita lebih kalau lebih tak apa. Antara zikrullah ada astaghfirullahalazim, itu pun zikrullah juga, kan? Jadi lebih paling kurang. Atau tiap-tiap hari dan malam, saya semalam itu 3 kali bagi orang Islam. Kalau tak boleh nak buat jenis tak semayang. Kalau semayang, buatlah 3 kali sekali semayang, lepas semayang. Jadi 3 kali 5, 15 kali. Itu bagi orang beriman, orang yang semayang. Orang Islam tapi tak semayang, paling kurang pun 3 kali sehari. Maknanya orang tak semayang pun kena ingat Tuhan. Tak semayang tu dosa lain, ingat Tuhan tu cerita lain. Sebab kalaulah dia tak semayang, dia buat maksiat, tu masalah dia maksiat. Habis oleh kerana aku buat maksiat, maka tak payah ingat Tuhan. Tak, tuntutan ingat Tuhan cerita lain, tuntutan zikrullah cerita lain, tuntutan baca Quran cerita lain, tuntutan buat maksiat, tuntutan meninggalkan maksiat lain. Jadi kalau buat maksiat, bukan alang-alang mencelup perkasam biar sampai ke pangkai lengan, bukan. Buat dosa tu buatlah dosa. Apa? Merompak, tapi balik merompak, buang topeng apa semua, singgah masjid sembahyang. Itu tuntutan lain. Lepas pada tu, bila tengah dalam perjalanan tu, tengok-tengok ada orang susah, tuntutan untuk sedekah lain. Cerita beza, cerita lain. Tengah-tengah jalan tengok orang perempuan tak pakai tudung, tuntutan amal ma'ruf nahi munkar lain. Baru balik merompak ni. Dengarlah, saya nak berpesan kepada cik ni, kita dituntut untuk tutup aurat, tak boleh berdosa tu. Dia baru balik merompak. Tuntutan amal ma'ruf nahi munkar cerita lain. Kau merompak tu dosa lain. Jangan campur-campur. Ni tidak. Kalau orang tu dah buat dosa minum arak, habis semua jahat. Dengan dia minum arak, dia tak buat baik, tak ingat Tuhan, tak semayang. Nak minum arak, minum lah. Tapi semayang, tuntutan lain. Itu cerita lain. Bila masuk bulan puasa. Cukup bulan bayar zakat. Habis minum arak dosa lain. Tapi itulah cerita lain-lain. Jadi bagi orang Islam, maka sekurang-kurangnya 3 kali dalam masa 24 jam ingat mati. Ataupun sebut di mulut astaghfirullahalazim 3 kali bagi orang Islam. Dan yang afdal zikir, banyak baca zikir subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, macam-macam zikir kan, macam-macam ada kan. Yang paling afdal mana? Yang paling besar pahala. Kadang-kadang kita puas juga kalau subhanallah 10,000 kali, tak puas. 20,000, 70,000. Jadi tukar pula alhamdulillah. Kadang puas juga kan. Jadi banyak zikir-zikir ni tukarlah. Takkan baca Quran aja, tak berhenti-henti. Kalau puas, semayanglah. Habis semayang tu pula, subhanallah pula, tukar-tukarlah kan. Jadi dalam banyak-banyak zikir, yang paling afdal adalah apa dia? Dia kata ni, dan afdal zikir itu la ilaha illallah. Afdalul zikri. Kalau dalam buku tahlil tu tulis afdalul zikri fa'alam annahu la ilaha illallah. Dia gabung ayat Quran dengan hadis. Dalam hadis afdalul zikri la ilaha illallah. Sebaik-baik zikir ada la ilaha illallah. Dalam Quran fa'lam annahu la ilaha illallah. Maka ketahuilah sesungguhnya tidak ada Tuhan melainkan Allah, la ilaha illallah. Jadi digabungkan afdalul zikri fa'lam annahu la ilaha illallah, gabung tak apalah. Kan? Jadi afdal zikri ni seafdal zikir. Okey, seafdal zikir la ilaha illallah. Jadi kalau nak pahala yang besar la ilaha illallah, la ilaha illallah. Inilah Nabi yang dahulu-dahulu dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi kita dan Nabi dulu semua la ilaha illallah. Kalau macam Allahu Akbar, Subhanallah, Alhamdulillah, mungkin Nabi dulu ada, Nabi yang ni ada, Nabi ni ada, tengoklah, tak tahulah. Tapi kalau la ilaha illallah, semua Nabi ada. Dan semua Nabi, kalau Nabi-Nabi kan, Nabi ke Rasul ke, bila dia beramal zikir, dia mesti la ilaha illallah. Nabi Adam ke, Nabi apa sekalipun, semua la ilaha illallah ada. Jadi inilah seafdal zikir, sebab Nabi pun buat. Bila Nabi buat, mestilah amalan yang tertinggi. Dan jangan kamu tinggal akan lafaz ini. Jangan tinggallah, maksudnya janganlah terlupa dengan la ilaha illallah ni. Ingat tak? Macam mana tok-tok nenek kita dulu nak bagi kita anak cucu yang dia tahu memang anak cucu aku ni memang tak ada harapan, pemalas dengan zikir. Aku nampak dah, kata tok nenek kita 100 tahun dulu ke lebih kurang.
Dia tahu dah, dia tengok macam anak cucu aku ni tak ada harapan ni. Macam tu lah. Nak zikir-zikir tak ada harapan. Yang wajib pun kena ketuk baru buat. Contohlah. Macam ni dia buat satu cara, satu kaedah, satu adat supaya anak cucu dia tetap juga tak lupa la ilaha illallah. Dia buat malam Jumaat tu. Yang baca Yasin kan ada, buat tahlil apa semua. Kan ada la ilaha illallah. Kurang-kurang ada juga la ilaha illallah. Kalau tak ada lah yang tahlil yang kita panggil buat tahlil, bukan buat tahlil saja, buat macam-macam baca. Tapi dalam bacaan tahlil tu, kalau tak ada, kalau lah kita tak buat, tak amal, ada tak kita la ilaha illallah? 7 hari tu sekali pun tak. Kurang-kurang ada juga sekali time-time tahlil. Kalau tak buat tiap hari Jumaat, malam Jumaat pun, bila ada orang ajak, mari rumah tahlil. Kurang-kurang ada juga la ilaha illallah. Kalau tak ada, macam hari ni, ada la ilaha illallah. Tak payah ada buat keruk fikir lah, memang tak ada. Sekejap, ada kot hari ni ada. Tak ada la ilaha illallah. Semalam. Tak ada juga la ilaha illallah. Jadi, kalau ada macam bukan acara lah, program-program macam tu, kurang-kurang ada juga la ilaha illallah. Takut kita lupa. Dan memang kita lupa. Kita kira sendiri. Berapa lama kita dah lupa sebut la ilaha illallah. Nak sebut tu bila, berapa kali? Oh semalam sebut. Bulan lepas? Kalau memang kami sebut dah 3 hari dah. Hari Selasa ada, hari Isnin ada, hari ni sebut lagi. Hari sebelum tu kita akan ada lupa seminggu, 2 minggu, sebulan. Tak sebut pun la ilaha illallah. Selain pada semayang lah. Nah semayang tu rukun, tak baca tak sah. Tak ada pun. Jadi untuk nenek kita buat bacaan-bacaan yang dikumpul bacaan tertentu. Supaya anak cucu dia nanti, dan dia tahu memang tak ada harapan untuk buat tiap hari macam diorang buat, maka dia buat satu program. Kita pun amal, cantik dah sebenarnya. Dan jangan kamu tinggal akan lafaz ini, jangan tinggal la ilaha illallah ni, dan jangan kamu cari akan kalimah yang lain daripadanya. Maksudnya ambil ini, amal ni. Jangan dia kata ada tak yang lagi canggih, la ilaha illallah tak berapa lah. Baru ni ada orang minta, tak ada baru sangat, ada orang minta doa yang terbaik. Doa yang dia nak yang terbaik. Saya cakap lah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Dia kata gitu. Doa yang ni sikit ustaz. Doa ni sikit. Aku kata dia nak doa yang canggih sikit. Allah, kita ni nak apa lagi? Nak doa biar kalau orang dengar Rabbana atina wa atina. Tak agak benda. Rabbana atina fid dunya hasanah, ya Allah bagilah aku kebaikan dunia. Wa fil akhirati hasanah, dan akhirat pun baik. Akhirat di akhirat yang baik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar, dan aku tak nak masuk neraka, jauhkan aku daripada api neraka. Apa lagi kita nak? Dunia baik, akhirat baik, itu je lah. Dia nak doa canggih benda itulah paling canggih. Nak doa macam mana lagi? Aduh. Ni la ilaha illallah. Zikir la ilaha illallah dah biasa dah orang buat. Tak ada ke zikir yang lain-lain sikit? Yang tak ada. Dia kata jangan cari yang lain selain pada la ilaha illallah. Maksudnya jangan sibuk duk cari yang canggih-canggih. Kalau tak reti nak zikir apa, la ilaha illallah cukup. Dah cukup dah. Okay. Dan hendaklah kamu peliharakan segala hurufnya. Yang ini dia nak marah orang, nak marah. Kita ni kalau perasan, dia memang kerja marah pak lebay je. Jadi sabar je lah. Mari kita tengok. Jadi kita tengok. Dan hendaklah kamu peliharakan akan segala hurufnya. La ilaha illallah, ataupun kalau bukan la ilallah yang lain-lain lah. Subhanallah, alhamdulillah, Allah akbar. Pelihara huruf-huruf tu dan barisnya. Tapi khususnya la ilaha illallah lah. Daripada bacaan yang lahan. Lahan apa lahan? Perlahan. Bukan, lahan tu salah. Dalam Rumi tak ada tulis dalam kurungan Tak ada lahan Nanti kata lahan ni masuk perlahan kot. Bukan. Lahan ni bahasa Arab. Maksudnya salah. Kesalahan Kesalahan. Lahan tu salah. Dan peliharakan huruf dan daripada bacaan yang lahan, daripada baca salah. Pelihara la ilaha illallah tu betul-betul jangan sampai salah. Okey. Dan pelihara pula, jaga juga daripada bertambah. Jangan bertambah la ilaha illallah tiba-tiba jadi tambah lain. Ada dah. Ala ilaha illallah ke, ula ilaha illallah. Mana u kat depan tu dia tambah. Jangan tambah apa-apa. La ilaha illallah tiba ada tambah. Jangan. Cukup-cukup je.
Dan kurang hurufnya, jangan kurangkan huruf. Ada huruf dia tak sebut, nanti dia akan sebut contohnya. Jangan la ilaha illallah, jangan lebih dan jangan kurang, hurufnya semua sebut, dan pelihara, dan jangan baca salah. Okey, supaya dapat akan pahalanya, baru dapat pahala. Kalau tidak, tak dapat pahala. Dan jika tiada hadir akan maknanya sekalipun, walaupun la ilaha illallah, tapi tak rasa pun dekat hati apa yang dibaca, pun tak apa, dapat pahala juga. Walaupun, sedangkan kita tahu zikir jika tak faham tak dapat pahala. Contohnya subhanallah, 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 alhamdulillah. Apa subhanallah tu? Oh, maha suci Allah. Yalah, apa maksud maha suci Allah? Tak tahu, tak dapat pahala. 70,000 kali pun tak dapat pahala. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Apa maksud alhamdulillah? Segala puji bagi Allah. Apa maksud dia? Yalah, kita apa-apa kita buat ni, orang puji kita, kita serah balik ke Allah. Sebab kita ni, kan dia boleh terangkan sikit-sikit. Mana dia faham lah maksud alhamdulillah tu apa. Maka baru dapat pahala. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Apa maksud Allahu Akbar yang kau duk baca sampai 33 kali ni? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apa maksud Allah Maha Besar? Tahu Allah Maha Besar tu maksud macam tak tahu, tak dapat pahala. Tak dapat pahala. Dia kena tahu apa yang dia baca. Kalau zikir, baru dapat pahala. Satu-satunya bacaan yang tak tahu apa benda tapi baca tetap dapat pahala adalah Quran. Kau duk baca Quran siang malam ni, apa maksud dia? Tak tahu lah, tetap dapat pahala. Quran. Dan dia kata bukan Quran aja, ada satu lagi, la ilaha illallah. Sebenarnya la ilaha illallah ni pun ada dalam Quran juga. La ilaha illallah tak faham pun tetap dapat pahala juga. La ilaha illallah. Tapi zikir yang lain tak faham tak dapat pahala. Lagi-lagi kalau menyanyi-nyanyi yang apa? Nyanyi-nyanyi yang apa? Apa benda macam jenis Yahanana tu lah. Macam tu lah. Nyanyi bukan main. Apa cerita? Entah, tahu cerita pasal Nabi lah tapi tak tahu benda. Tak dapat apa lah. Jadi seronok lah macam nyanyi lagu macam tu lah. Macam tu je lah. Lagu-lagu gitu. Kena faham lah apa benda. Dan bila faham terasa, oh cerita ni yang aku duk nyanyi ni tentang Nabi. Allah, terasa. Baru dapat pahala. Ini tak tahu apa benda. Nyanyi-nyanyi. Ya Hana. Apa benda Ya Hana? Tu Ya Hana tu maksud apa? Tak tahu. Tapi nyanyi banyak lah. Dapat apa? Dapat sedap lah. Dapat sedap. Syok aja. Macam tu lah. Taklah salah. Taklah berdosa kan. Okey. La ilaha illallah. Walaupun tak faham tetap dapat pahala. Dan hendaklah kamu pelihara segala hurufnya dan barisnya. Oh, yang tadi ni. Okey. Dan jika tiada hadir akan maknanya sekalipun, walaupun tak faham, tak hadir makna. Sekalipun azan. Tak. Dan jika dibaca akan dan jika dibaca akan dia dengan lahan baca salah. Dengan lahan baca salah. Seperti kebanyakan orang sekarang ini. Orang sekarang ini yang apa? 50 tahun lepas, 70 tahun lepas itulah. Sekarang ini itulah, bukan sekarang ni. Kita ni lama. Kita ambil lah 50 tahun lepas lah, lebih kurang 5 tahun lepas. Sekarang ini 50 tahun lepas. Kalau 50 tahun lepas pun dia komplain kata banyak salah. Kalau sekarang lagilah. Maka haram, berdosa, haram, tak boleh. Kalau salah, la ilaha illallah salah. Dia bagi contoh. Dan iaitu apa tu? La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Gitu kot. Mungkin ada lah waktu tu. Maka tak boleh, haram dia kata. La ilaha illallah. Ataupun la ilaha illallah. Sama, tak boleh. Apa tu tambah-tambah gitu? Satu. Dan kedua, lailata illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Biasanya kalau laju-laju kot. Boleh la ilaha illallah. Lama la ilaha illallah. 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 Ujian. La ilaha. Tak boleh dosa dia kata, haram. La ilaha. Bukan la ilaha. La ilaha. Bukan la ilaha. Jadi dia yang tak bagi la
la ilaha illallah. Yang kedua, la ilaha illallah. Ini dia bagi contoh. Kalau sekarang bunyi lain, haram lah juga. Yang penting, la ilaha illallah lah. Okay. Apa lagi? Maka haram. Dan dihilangkan akan mat pada Allah. Yang ni khilaf ulama. Setengah ulama kata makruh, setengah ulama kata haram. Hilangkan mat. Maksudnya macam, subhanallah. Alif lam ha, Allah. Dua. Allah. Ada dua. Dia kan? Asyhadu an la ilaha illallah. Tak ada dua, tak cukup tu. Asyhadu an la ilaha illallah. Allah. Kau cuba bayang, alif, lam, ha. Kan ada sabdu. Kan ada satu tu. Tu alif tu. Huruf asal, Allah dia daripada alif lam, alif lam ha. Tu asal. Allah tu asal daripada alif lam ha. Al-ilah. Itu asal. Al-ilah. Kata, Allah itu ya nama Allah. Dia panggil Ismul A'zam. Nama yang paling agung. Asal dia apa? Al-ilah. Ilah tu ilah. La ilaha. Ilah tu lah. Tidak ada ilah. Okey. La ilaha illallah. Tidak ada. Okey. La ilaha. Tidak ada apa? Tidak ada ilah. Okey. Illallah. Melainkan Allah. Sebenarnya, ilah itulah Allah. Allah itulah ilah. Asalnya. Jadi, tidak ada ilah melainkan Allah. Allah tu Tuhan. Ilah tu Tuhan. Tidak ada Tuhan melainkan Tuhan. Tidak ada Tuhan melainkan Allah. Mana ilah tu Tuhan? Kan? Jadi, al-ilah. Asalnya Allah al-ilah. Alif lam ha. Al-ilah. Kemudian, bahasa Arab dirapatkan. Bila rapatkan jadi alif lam alif. Jadi lam alif lah. Alif lam alif. Jadi lam alif lam ha. Alif lam alif, yang lam alif tu baris bawah. Jadi al-ilaha. Al-ilah. Lepas tu bahasa Arab dia memang teknik dia gitu. Bila sebut dia payah, al-ilah kan payah, maka dia boleh hazaf, dia buang alif. Jadi al-ilah, al-i tu buang. Bahasa Arab memang gitu, buang. Jadi al-lah. I dah tak ada, dia buang. Al-lah. Sebab tu orang Pakistan, orang India sebut InsyaAllah. Allahu Akbar. Betul lah tu. Allahu Akbar. Memang tu betul. Alif lam ha. Alif lam ha. Jadi alif lam ha, buang alif. Jadi alif lam ha. Tapi masih lagi jarak. Kemudian berubah lagi sekali, rapatkan. Jadi alif lam ha. Sebab tu alif yang buang tu dia letak ke atas. Alif yang buang maknanya dia yang tepatnya adalah dipanjangkan. Allah sikit, panjanglah sikit. Jadi kalau kita subhanallah. Mana panjang? Setengah ulama kata haram. Setengah ulama kata makruh. Kalau makruh tak dapat pahala. Haram berdosa. Tak apalah makruh. Makruh pun tak dapat pahala. Kan makruh tak dapat pahala kan? Jadi dia kata kat sini haram jika buang mat. Jadi la ilaha illallah. La ilaha illallah. Jadi kita kiaskanlah subhanallah. Alhamdulillah. Subhanallah. Sikit je, tak payah banyak. Kalau kita baca laju, subhanallah. Kita baca laju, dia tak bunyi sangat. Subhanallah. Ada dah tu. Sebab kita baca laju. Kalau kita baca pelan, subhanallah. Panjanglah sikit. Sebab tempo kita pelan. Lagi pelan. Subhanallah. Panjang. Kalau laju, subhanallah. Ada dah. Subhanallah. Weh, tak ada tu. Yang tak adanya, subhanallah. Jadi, macam mana kita nak buat? Kita buat sebut pendek dan sebut panjang. Dan kita bezakan. La ilaha illallah. Itu yang betul. Jadi kalau kita tak sebut yang pendek dan kita tak sebut yang panjang, kita tak tahu mana satu pendek panjang. Jadi kita sendiri sebutlah subhanallah. Yang tak ada dulu, yang tak ada alif. Subhanallah. Yang ada subhanallah. Okey, kita dah ada lah benda dalam kepala. Sebutlah. Jadi Astaghfirullah. Gitu. Kalau kita tak sebut tu yang kita rasa macam dah ada. Sebut dulu yang tak ada alif dengan yang ada alif. Kita tengok perbezaan mulut kita sebut macam mana. Baru kita tahu
kita ni betul tak betul. Kadang-kadang betul dah, dia rasa betul. Sebut dulu, bezakan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kan ada beza. Allah sama juga. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oh, itu yang panjang sikit. Kalau selagi kita tak sebut yang pendek dan yang panjang, selagi tu kita dapat bezakan yang mana sebenarnya panjang. Akhir sekali kita sangka kita dah betul sebab kita tak sebut sendiri pendek dan yang panjang. Pendek tu maksud tak ada alif dan yang tambah alif. Dan kita sendiri tahu kadarnya kita nak sebut laju mana. Aku cakap laju, sebut laju sebab tu macam tak bunyi. Tak apalah. Cuba sebut yang tak ada alif macam mana. Dah, cuba sebut yang ada alif yang kau kata laju sangat. Macam sama je. Mana sama? Mestilah ada beza. Ada alif dengan tak ada alif. Jadi, cuba sebut yang kata laju-laju sangat. Alhamdulillah. Itu yang laju. Alhamdulillah. Yang ada alif tak tu? Yang tak ada alif. Alhamdulillah. Yang ada? Alhamdulillah. Macam sama je. Mana kau salah. Senang je. Dia sendiri sebut salah. Yang ada alif, yang tak ada alif, Alhamdulillah. Yang ada alif, Alhamdulillah. Sama. Patutnya, Alhamdulillah. Tu tak ada alif. Alhamdulillah. Ada. Cukup lah. Nak biar ada beza je. Tu je. Macam tu tak? La ilaha illallah. Yang tak ada alif, La ilaha illallah. Yang ada alif, La ilaha illallah. Ada beza sikit. Sah. Okey lah. Settle lah. Tu. Jadi setiap orang kena baca sendiri ya. Okey. Dan dipanjangkan akan hamzah pada illa. Macam mana? La ilaha illa. Hamzah tu yang itulah la ilaha la ilaha illallah. Tu. Tak boleh. La ilaha dipanjang pada hamzah. Hamzah tu yang itulah yang alif yang tu. Yang kita panggil alif tu sebenarnya dia hamzah. Illa. Yang alif tu kita panggil alif lam alif kan? Alif lam alif. Sebenarnya yang alif tu bukan alif tu hamzah. Hamzah tu lam alif. Yang lam alif. Sebab alif ni dia memanjangkan je. Dia kerja memanjangkan je. Jadi mematkan je alif ni. Jadi dan dipanjangkan hamzah pada illa, maksudnya la ilaha illallah. Tak boleh. Dia kata haram. Dan dipanjangkan pula pada lam. Haram juga. Macam mana dipanjang pada lam? Pada illa. La ilaha illallah. Gitu lah. Panjang pada lam. La ilaha illallah. Ada orang sebut gitu? Kalau ada tak boleh lah. Dia kata lagi. Okey. Dan dikata waktu ubah hendak zikir itu macam mana? La ilaha it. Macam mana? Tak tahu lah. Orang dulu baca macam mana tahu? Maksudnya la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nak berhenti tu la ilaha illallah, la ilaha la ilaha apa tu ni? La ilaha it. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha it. Macam tu kot orang dulu baca. Saya tak tahu lah. Dia tulis, baca je lah. Kalau macam tu tak boleh, haram juga. Dengan huruf ta. Diganti akan dia daripada illallah. Jadi, la ilaha it. Macam mana tu? Orang dulu pelik-pelik. Tapi orang sekarang pelik-pelik juga. Kan? Dan kalau buat macam tu tak boleh. Dan berbagai-bagai lafaz dan huruf dan lafaznya dan huruf je dan barisnya macam-macam yang pelik-pelik tu jangan buat. Tak boleh, dia kata. Kan? Dia marah orang, nak marah ni, dengar nak marah ni. Dan demikianlah amalan haji lebay sekarang ini. Dalam kitab ada saya kira ada lebih 10 kali dia marah lebay. Lebay tu masuk orang surau masjid lah. Sebab orang baik dah. Tiba-tiba salah juga, itu dia marah tu. Dan dalam bab-bab najis pun nanti ada bincang belakang-belakang ni kan. Marah sungguh. Sebab dia dah jadi orang surau masjid. Orang duk perhati. Tiba-tiba salah juga. Itu dia marah tu. Itu dia marah sangat tu. Amalan haji lebay sekarang ini. Ini haji dululah, bukan haji sekarang. Haji dulu. Bila selesai semua rukun-rukun Islam, rukun iman selesai. Tak berhutang dengan orang. Habis semua tak ada, baru pergi haji. Bila balik-balik tu, orang panggil haji menandakan satu martabat yang tinggi dalam masyarakat. Sekarang ni tak.
Joget, pergi haji. Balik-balik orang pergi haji. Pelik hangga sekarang ni. Dulu sebab tu orang tua-tua pergi. Sebab masa tu bawa habis. Hutang tak ada, buat salah dengan orang, semua dah minta maaf. Rukun iman semua selesai, faham. Sifat 20 habis mengaji. Rukun Islam, rukun iman, settle semua. Baru pergi. Jadi balik tu memang terbaik ya. Betul, bila haji tu dia satu orang respect. Tapi sekarang tak. Sekarang ni dah lah nak pergi haji dulu sebulan, naik kapal, makan nasi dengan air garam. Orang tua dulu cerita. Naik kapal laut. Bukan kapal terbang, kapal laut. Jadi dia kata mula-mula makan sedap lah. Sebab tu dia kata, saya tanya kat siapa ni? Saya tanya kat Kelantan. Ada satu tempat kat Kota Baru tu, nama tempat tu Langgar. Kampung Langgar. Bukan Langgar tu, tapi memang kampung tu Langgar. Langgar tu maksud kubur. Langgar ada dua maksud. Satu langgar dem kan. Satu lagi kubur. Langgar agak dia panggil. Ada satu tempat tu, kat situ ada yang buat apa nama tu? Serunding tu. Yang daripada daging tu dia buat goreng lama kan. Saya tanyalah, sedap, dia memang viral lah, bukan viral, masyhur lah kat situ. Saya tanya dia, macam mana asal usul orang makan orang Melayu boleh fikir? Sebab dia buat tu complicated. Bubuh ni, macam complicated lah. Macam mana boleh terfikir orang Melayu dulu buat serunding. Sini panggil serunding eh? Serunding juga. Serunding ni macam mana boleh fikir? Macam-macam. Betul dia kata, dulu asalnya orang nak pergi Mekah ni cerita. Jadi, mula-mula tu nak makan, nak bawa apa? Nak bawa ayam. 2 hari busuk. Nak macam mana? Naik kapal. Sebab sebulan perjalanan pergi, sebulan balik. Jadi, dia akan buat makanan macam kering, macam daging kering. Daging kering. Apa dia istilah? Ikan kering. Daging kering. Ikan kering, daging. Semua tu asalnya dulu. Selain daripada orang dulu susah. Jadi dia simpan boleh tahan lama. Boleh lah juga makan ikan. Sebab apa? Boleh makan ikan walaupun kering. Boleh lah juga makan daging walaupun kering. Sebab bukannya boleh hari-hari makan daging. Kita terbalik sekarang. Ikan kering tu jadi makanan yang sedap pula. Padahal dulu ikan kering tu makanan sebab tak ada makanan. Jadi dia buat. Bila dia buat macam-macam buat, jadi boleh bawa satu beg. Bawa naik kapal. Jadi sampai Mekah nanti sebulan, makan sedap lah makan. Jadi kalau kata bawa makan makanan yang ni, tak sampai seminggu dah habis lah. Lepas tu nak makan apa? Beras boleh bawa sebab dia kering, dia tahan. Yang lain-lain tak tahan. Maka dia buat lah yang kering-kering tu semua. Macam pedak kering, macam pedak kering. Macam pedak pun boleh buat kering orang dulu buat. Semua yang kering-kering tu, kepuk, semua asal untuk pergi haji. Sebab nak duduk lama ni. Kalau orang yang tak ada bawa kering-kering ni, dia ada beras je lah. Beras paling banyak sekali. Bawa beras berapa? 100 kilo ada untuk sebulan. Dia seorang lah. Banyak kan? Orang makan sikit-sikit, tak kisahlah. Makan sekali makan 1 cupak. Satu kali makan 1 cupak. Sikit lah 1 cupak. Sikit. Kita 1 gantang kali makan. Secupak sikit. Sekali makan 1 cupak. Jadi kira lah berapa hari, berapa kali makan, berapa cupak. Dia makan. Jadi bila macam tu, kalau tak ada, makan dengan air garam lah. Sebab garam kering boleh tahan lama. Nak makan dengan gula, pelik pula dia kata. Ambil air garam, dia buat. Ambil, dia bubuh gitu. Saya try makan. Boleh makan. Makan dengan air garam. Kita senang sekarang. Tok nenek kita dulu susah. Jadi dia pun nak kasih lalu sikit, buatlah serunding. Tu cerita, buat serunding. Makan serunding, kau sedap ke? Makan daging. Duduk atas kapal, hari ke-20 makan daging lagi. Makan daging. Tu lah tujuannya. Jadi haji dah lepas dulu satu martabat yang tinggi dalam masyarakat. Dan bila dia buat salah, marahlah tok guru kita ni. Sebab orang akan ikut. Tu dia kata, jangan kamu mengikut akan mereka itu, kerana tiada betul lafaz itu, dan bukan ia daripada lafaz zikir yang tersebut itu daripada Nabi SAW. Nabi tak ajar gitu, dan segala sahabat tak ajar gitu, dan segala ulama fuqaha tak ajar gitu, dan ulama ahli sufi pun tak ajar gitu. Ahli sufi dia ada zikir dia lain sikit kan. Dia lain sikit. Lepas tu dia kata fuqaha ahli fiqh. Kadang-kadang kalau kita mengaji fiqh, bila kita tengok sufi, ahli sufi lain macam, kita akan rasa benda ni hu je. Allah asalnya Allah, tapi Allahu lama-lama hu je bunyi. Apa benda hu? Kalau kita masuk ke sufian, kita jumpalah benda-benda tu. Kita jumpa. Tapi kita ni fiqh
belajar fiqh aja. Jadi kita tak jumpa. Sebab tu dia sebut ulama fuqaha pun tak ada, ulama sufi pun tak ada sebut yang pelik-pelik tadi. Dan jika dikerjakan yang demikian itu oleh setengah ulama kita sekalipun, maka jangan diamal mengikut akan dia. Jangan ikut yang Laila apalah yang tadi tu. Okay. Maka barang siapa hendak berzikir, ia kemudian daripada tiap-tiap sembahyang fardu. Kalau nak berzikir lepas sembahyang fardu, maka membaca ia akan istighfar. Tadi cerita zikir la ilaha illallah dah habis dah. Dah habis cerita kesalahan tadi. Ni cerita lain. Lepas sembahyang fardu, dia kata sunat kalau nak buat boleh buat istighfar 3 kali. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah 3 kali minimum, ataupun panjangnya astaghfirullahal-azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih 3 kali. Mana-manalah janji istighfar 3 kali. Kemudian maka baca ia akan selawat 3 kali. Lepas tu selawatlah 3 kali. Inilah sekurang-kurangnya. Kemudian maka berzikir ia la ilaha illallah atas barang yang kuasa. Bacalah berapa banyak pun. Inilah zikir kita. Kenapa buat gini? Bagi menerang hati yang najis. Jadi kalau kata malas-malas sangat, tak payahlah baca zikir panjang-panjang. Kalau rajin, bacalah panjang-panjang. Kalau malas sangat, istighfar 3 kali. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Ni malas ni. Kemudian selawat 3 kali. Kemudian la ilaha illallah paling kurang sekali. La ilaha illallah dah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah 3 kali dah. Untuk apa kalau ni malah ni? Kalau rajin buat panjang-panjang. Buatlah apa-apa pun. Bacalah zikir panjang-panjang pun. Ini yang tak rajin. Inilah zikir bagi menerang akan hati yang najis, yang belum suci daripada ubar. Ubar tu ada sabdu tak? Ubar. Tak ada. Bolehlah, tak apa, tak ada pun tak adalah. Ghubar. Ghubar ni habuk. Maksudnya zikir ni menerang hati yang najis yang belum suci daripada habuk, daripada kekotoran lah, daripada kekotoran. Jadi kalau hati kotor, nak menerangkan hati, maka zikir yang cara kita jadi. Perlu ke kita terangkan hati? Perlu lah. Barulah kita tengok orang, tak terasa nak hina orang, tak pandang rendah kat orang, sebab hati terang. Bila mengaji senang masuk, hati terang. Bila dengar apa-apa rasa sedih. Bila cerita pasal Nabi terasa tu, kalau sebut Nabi Muhammad, tak ada rasa apa pun. Mana hati kita kotor tu. Hati kotor. Bila sebut Nabi, kita patut ada kena rasa macam karen. Jadi ada sesuatu. Ini sebut neraka. Tak ada rasa apa. Neraka. Tak ada rasa apa. Roti canai. Sama sebut neraka dengan roti canai sama. Sebut roti canai. Okey? Tak rasa apa? Roti canai, telur double. Rasa apa? Ada rasa ada rasa sikit-sikit lah, maksud sedap. Oh, sedap sikit lah macam tu lah. Okey. Neraka. Tak rasa lah. Hati-hati. Hati-hati lah. Sebut kari ayam. Neraka. Tak rasa lah. Bila sebut neraka tak rasa, hati kotor. Saya nak terangkan, banyak baca la ilaha illallah sebagainya, adalah zikir-zikir antaranya ini. Sepatutnya bila sebut neraka kan kena ada rasa kan? Kan kena ada rasa. Rasa macam walaupun sikit tapi mesti kena ada rasa. Ini sebut neraka tak rasa. Sebut berdosa. Dosa ni haram, tak rasa apa pun. Wajib, tak rasa juga. Oh, problem. Mengaji ni kita belajar, ni wajib ni. Oh wajib, tapi hati tak rasa. Something wrong tu, hati dia kotor. Patut, ya ke wajib? Tapi aku banyak kerja nak buat. Tapi ada rasa tak? Ada rasa. Walaupun dia tak masuk dalam majlis ilmu, tapi ada rasa. Maknanya hati dia terang tu. Cuma tak belajar je. Tapi hati terang. Ini sebutlah apa pun. Tak boleh kena mengaji ni, wajib ni. Oh, wajib. Patut tak ada rasa apa pun. Hati kotor. Hati kotor. Okay. Jadi, dan bagi ahli al-arifin, orang cerdik pandai, arif, ataupun orang-orang yang kenal pada Allah lah, orang-orang yang hebat lah, orang wali-wali lah, kita kata gitu, beberapa lafaz sebagai, ada banyak lafaz-lafaz la ilaha illallah tadi, macam-macam lafaz, hingga setengah lafaznya tiada harus bagi fuqaha beramal akan dia. Kadang-kadang macam ahli-ahli sufi ni punya tu, tak boleh kita nak amal. Kalau kita dengar apa dia zikir bunyi, kita pun tak boleh. Kita kena masuk dalam golongan tu, kita kena belajar, masuk tarikat dan sebagainya, baru ada. Kita tak boleh buat. Sebab kita tak belajar. Dia kata bagi fuqaha,
tiada harus, tak boleh beramal. Tapi bagi arifin, orang sufi-sufi, boleh amal. Sebab dia duduk bidang tu. Dan adalah pengajian dia. Adalah pengajian dia. Maka jaga olehmu, wallahu a'lam bissawab, wa ilaihil marji'u wal ma'ab. Habis kat situ. Habis. Masuk kita akan datang, ketahui olehmu akan bahawasanya wajib atas tiap-tiap mukallaf itu mengetahui akan hukum bersuci daripada segala najis. Kat situ. Cerita najis sikit ya. Akan datang. Tangguh dulu. Sering tasbih kafarah dan surah subhanakallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Bismillah. Alladzina amanu wa amilus salihati wa sallu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.